Kaedah 2. Tinggi garis kolimat TGK atau Height of Collimation Method HOC. Kaedah tinggi garis kolimat TGK ini merupakan salah satu kaedah hitungan dalam pengukuran aras. Di sebelah kiri ini terdapat formula ataupun panduan pengiraan untuk HOC dan RL. Dalam kaedah ini, hitungan aras laras dibuat berdasarkan nilai ketinggian garisan kolimat. Ketinggian garisan kolimat dinyatakan seperti berikut. Untuk mendapatkan HOC, sama juga RL backpoint tambah dengan backside. Manakala, bilangan TGK pula bergantung kepada kedudukan alat. Jika alat didirikan sebanyak 3 kali, maka terdapat 3 nilai TGK. Aras laras dikira seperti berikut. Reduce level sama juga HOC tolak dengan false side to point atau intermediate side. Data di sini merupakan contoh data pengukuran kerja ukur aras di lapangan. RL yang diberi ini adalah contoh nilaian RL yang didapati di benchmark. Baiklah, kita akan memulakan pengiraan bagi kaedah TGK ini. Kita akan mulakan dengan HOC. Merujuk kepada formula, untuk mengira HOC, RL backpoint ditambah dengan backside, iaitu 50.00 ditambah dengan 1.32. Mendapat jawapan 51.32. Seterusnya, untuk mengira nilai RL, HOC tolak dengan FS 2 point atau intermediate side, iaitu 51.32 ditolak dengan 3.98. Mendapat jawapan 47.34. Untuk makluman, pengiraan ini adalah dilakukan secara zigzag, silang menyilang. Selepas habis pengiraan yang pertama iaitu HOC, akan dikira pula RL, dan seterusnya HOC, dan seterusnya sehingga selesai pengiraan ini. Baiklah, pengiraan seterusnya adalah untuk mendapatkan bacaan bagi HOC, iaitu RL backpoint tambah dengan backside, iaitu 47.34 ditambah dengan 2.56. Mendapat jawapan 49.9. Seterusnya, untuk mendapatkan RL ini, 49.9 ditolak dengan 1.25. Mendapat jawapan 48.65. Seterusnya adalah pengiraan bagi HOC. HOC, RL backpoint ditambah dengan backside. RL 48.65 ditambah dengan backside. Dalam data ini, tiada nilaian backside bagi straight corner ini. Maka, tidak perlu dikira HOC-nya, tinggalkan ruangan ini. Dan seterusnya, kita akan beralih kepada pengiraan RL, iaitu 49.9 ditolak dengan 3.65. Mendapat jawapan 46.25. Seterusnya, kita akan mengira nilai HOC, iaitu RL backpoint, iaitu 46.25 ditambah dengan backside. Dalam ruangan pengiraan ini, tiada nilaian bagi backside, maka tinggalkan ruangan ini. Seterusnya, kita akan mengira RL, iaitu 49.9 ditolak dengan 0.67. Mendapat jawapan
49.23. Seterusnya, nilaian bagi HOC 49.23 ditambah dengan 3.49 mendapat jawapan 52.72. Seterusnya kita akan menghitung nilai RL iaitu 52.72 ditolak dengan 2.58 mendapat jawapan 50.14. Seterusnya kita akan mengira nilaian bagi HOC. RL backpoint ditambah dengan backside. Data backside didapati tiada, maka tiada pengiraan untuk ruangan ini. Seterusnya adalah pengiraan bagi RL, iaitu 52.72 ditolak dengan 1.54 mendapat jawapan 51.18. Seterusnya untuk mengira HOC 51.18 ditambah 2.64 mendapat jawapan 53.82. Seterusnya adalah pengiraan RL iaitu 53.82 ditolak dengan 3.79 mendapat jawapan 50.03. Dan untuk pengiraan HOC ini, RL backpoint ditambah dengan backside. Tiada data backside, maka tidak perlu pengiraan untuk ruangan HOC ini. Maka telah selesai pengiraan bagi HOC dan mendapat nilaian RL. Maka kita hitung keseluruhan nilai bagi backside, iaitu hitungan jawapannya adalah 10.01. Seterusnya nilaian bagi foreside 9.98. Bila kita menolak 10.01 ditolak dengan 9.98, kita akan mendapat jawapan 0.03. Seterusnya, kita mengambil bacaan RL yang terakhir, iaitu 50.03. Kita tolak dengan RL yang awal 50, mendapat bacaan 0.03. Maka perbezaan di antara backside dan foreside adalah 0.03 dan nilai RL yang terakhir ditolak dengan nilai RL yang awal mendapat bacaan juga 0.03. Maknanya pengiraan yang dibuat adalah benar. Pengiraan berikutnya adalah untuk mendapatkan adjusted RL bagi setiap nilaian data. Untuk mendapatkan adjusted RL, kita perlu membuat adjustment ataupun pembetulan. Bagaimanakah hendak memastikan sama ada cerapan yang dibuat betul ataupun sebaliknya? Penentuan ini hanya dapat dilakukan jika cerapan akhir ditutup pada suatu titik yang telah diketahui aras-larasnya. Perbandingan dapat dibuat di antara aras-laras cerapan dengan aras-laras yang sedia ada. Misal kata, aras-laras cerapan bagi data yang diambil ini adalah 50.01
ditolak dengan 50.00 dan akan mendapat selisih tersebut. Untuk mendapatkan adjustment yang pertama, kita akan membuat mengikut turutan dimulai dengan CP1, CP2 dan CP3. CP yang pertama, formulanya adalah 1 didarab dengan 0.03 dibahagikan dengan 4. 1 di sini mewakili data yang pertama didarab dengan 0.03 iaitu perbezaan nilai selisih di antara BMA yang kita cerap dengan yang data yang betul sedia ada 50.00 dapat 0.03 dibahagikan dengan 4 kerana mengikut nilaian foresight pandangan hadapan, iaitu ada 4 stesen foresight 3.98, 0.67, 1.54 dan 3.79. Maka jawapan bagi ini adalah 0.008. Seterusnya, kita akan mengira adjustment bagi CP yang kedua. CP kedua, 2 didarab dengan 0.03 dibagikan dengan 4 akan mendapat jawapan 0.015. Dan 0.015 ini adalah digunakan untuk adjustment bagi post dan straight corner kerana ini adalah bacaan pandangan antara yang diambil. Seterusnya, kita akan mengira adjustment bagi point CP3. Tiga didarab dengan 0.03 dibahagikan dengan 4 akan mendapat jawapan 0.023. Dan 0.023 ni akan dipakaikan kepada straight corner. Dan yang terakhir, adjustment bagi BMA, iaitu 4 didarab dengan 0.03 dibagikan dengan 4. Akan mendapat jawapan 0.03. Dan adjustment bagi BMA yang pertama adalah 0.
Okay, baiklah, kita telah selesai mengira adjustment. Seterusnya kita akan mengira adjusted RL. Baiklah, seterusnya adalah pengiraan bagi adjusted RL. Adjusted RL akan dihitung melalui measured RL ditolak atau tambah bersama dengan adjustment. Kita mengira untuk adjusted RL bagi BMA terlebih dahulu. 50.000 ditolak dengan 0.000. Mendapat jawapan 50.000. Okey, kenapa ditolak? Untuk mengetahui tambah atau tolak, kita perlu melihat pada value RL yang terakhir. Okay, jika RL yang terakhir adalah melebihi daripada RL bermula, maka kita perlu menolak. Okay. Jika RL yang terakhir adalah kurang daripada RL awal, maka kita perlu tambah. Right? So, poin seterusnya adalah 47.34 ditolak dengan 0.008. Okay. Mendapat jawapan 47.332. Okay, seterusnya 48.65 ditolak dengan 0.015. Okay, akan mendapat jawapan 48.635. Okay, seterusnya 46.25 ditolak dengan 0.015. Okay, akan mendapat jawapan 46.235. Okay, seterusnya 49.23 ditolak dengan 0.015. Akan mendapat jawapan 49.215. Okay, seterusnya 50.14 ditolak dengan 0.023. Okay. Akan mendapat jawapan 50.117. Okay, seterusnya 51.18 ditolak dengan 0.023. Okay, akan mendapat jawapan 51.57. Dan yang terakhir iaitu di BMA adalah 50.03 ditolak dengan 0.03. Akan mendapat jawapan 50.00. Okay. So, adjusted RL yang pertama adalah 50. Adjusted RL yang kedua adalah 47.332. Okay. Adjusted RL yang ketiga ialah 48.635. Adjusted RL berikutnya adalah 46.235, 49.215, 50.117, 51.570 dan yang terakhir adalah 50.000.
Okey, maka ini adalah kiraan bagi adjusted RL. Terima kasih. Terima kasih kerana mengikuti kursus ukur aras UGE 0120. Semoga apa yang disampaikan pada kursus ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang pekerjaan dan juga yang berkaitan dengan ukur aras. Mohon maaf di atas segala kekurangan sepanjang penyediaan kursus ini. Untuk kursus-kursus dalam talian, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari www.instone.gov.my untuk mendapat hebahan ataupun info-info berkaitan kursus-kursus di Instone. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.